Waalaikumsalam. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shukran ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi. Yang saya hormati Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Yang saya hormati Timbalan Setiausaha Engineer Haji Nazrul Shima binti Muhammad, ketua-ketua jabatan, warga Majlis Bandar Johor Bahru, warga kota dan khususnya kepada seluruh penuntut ilmu melalui Webex dan juga Facebook rasmi Majlis Bandar Johor Bahru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat kembali bersama-sama dalam program mingguan kita, program Jom Ngaji bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi. Masih lagi dalam surah Al-Mulk, membincangkan mengenai huruf mat pada ayat 26 hingga ke 30 surah Al-Mulk, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dapat kita istiqamah sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan semua dapat manfaat, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi bagi meneruskan pengajian ilmu kita pada malam ini. Fala tafadhal mashkura. Terima kasih Ustaz Aiman. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان وهما نعمتان كبيرتان للإنسان. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك نتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Yang berusaha, yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Haji Nazrul Shima binti Muhammad. Ketua-ketua jabatan, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita meneruskan kelas Al-Quran kita pada malam ini. Jadi insya-Allah kita lihat semula bacaan surah Al-Mulk ayat 26 hingga 30. Ya, sebelum tu saya paparkan terlebih dahulu share screen ni.
Okey, yang pertama sekali kita lihat surah Al-Mulk ayat 26 hingga 30 di hadapan ni. Di hadapan. Okey. Kita bulatkan terlebih dahulu hukumat yang ada di dalam ni. Okey, hari ni bincang hukumat, jadi kita bulatkan hukumatnya. Okey, sekejap. Banyak juga ni. Okey. Tak apa, banyak tak banyak, kita buat pelan-pelan lah Pelan-pelan. Untuk pengetahuan mat kita hari ni, saya akan fokus kepada talaki kita tak terang nama-nama hukum mat tu. Saya akan buka soal jawab. Soal jawab tu lah baru boleh tanya. Sebab kita nak manfaatkan orang yang nak selesaikan fardu ain. Fardu ain maksudnya nak baca dengan betul tu. Kita nak fokuskan tu dulu. Baca dengan betul itu yang penting. Tapi kalau tanya nama-nama hukum, sila kemukakan soalan pada soal jawab nanti. Sekarang ni kita settlekan dulu cara baca ni. Sebab dia ada dua perkara ni yang semua orang kena faham. Satu, mengingat teori ilmu tajwid yang akan disentuh dalam hukum lah, hukum mat contohnya, kena ingat nama-nama hukum, bilangan huruf, itu teori lah. Dari sudut fardu kifayahnya, itu kena kuasai lah fardu kifayahnya. Tapi untuk fardu ain, baca dengan betul adalah keutamaan. Baca dengan betul itu. Yang ambil masa yang lama, dua-dua tu ambil masa yang lama nak mengingat. Dua-dua. Satu nak baca dengan betul pun ambil masa lama. Nak mengingat nama-nama hukum pun ambil masa yang lama. Jadi saya fokuskan dulu dari sudut praktikal bacaan. Praktikal. Tasmik bacaan tu saya fokuskan lebih. Okay. Okay, banyak juga ni. Jadi harap bersabar ya. Sekejap. Boleh tahan juga banyak ni. Ya. Masya Allah. Okey. Saya tulis siap-siap supaya mudahkan lagi. Mudahkan lagi yang nak baca. Yang ni baca dua. Ini dua. Okey. Ni 4. Yang ini 2. Okay. 2 atau 0. Macam 2 atau 0 tu. Yang ni 2. Ni 6. Tak siap-siap. Saya letak siap-siap dulu. Mudahkan. Ni 2. Ni 4. Ni 2. Ni 2. Ni 2.
Comel. Comel sikit. 2. Ni pun 2. 2. 2. 2. 6. 2. 2. 2. 2. 6. Ni 2. 2. 2. 2. Ni 2 juga. Ni 2. 2. 2. 2. Dia apa? Hujung ni 6. Bawah 4. Ni 2. Ni 4. Nah, itu dia. Okey. Sekarang ni kita praktikkan bacaan. Sila tulis siap-siap tu 4. Yang sebab apa? Kalau ini kita terus kepada praktikal Maknanya apa? Maknanya saya dah terangkan sebelum ni tentang apa ni kadar 2 harakat, apa tanda dia? 4 dan 6. Okey, kalau tak faham respon sebab ini kita berkesinambungan. Saya merasakan saya memahami yang hadir hari ini adalah orang yang sama. Orang yang konsisten datang kelas lah. Yang konsisten sebelum ni dah belajar dengan saya kadar cara nak mengenal mat yang dibaca 2, 4 dan 6. Saya beranggapan begitu. Jadi sekiranya ada yang baru hari ni baru masuk, sila beri respon buka mikrofon. Sebab kita ada mikrofon di situ. Respon kalau tak jelas. Ustaz, yang 02 tu macam mana? Yang 02 tu Ozum Haji. Ozum dulu. Siapa menang Oh. Yang 02 tu Ji Okay Ji, yang 02 ni Ji, dia tidak baca dengan panjang lah. Kalau kosong tu maknanya kosong tu tak payah panjang lah. Tak payah baca 2 harakat. Tu maksud kosong. Sekiranya bacaan wasal. Wasal maknanya bacaan terus. Ni tanda bulat ni, tanda bulat meninggi. Ni namanya tanda bulat meninggi. Tanda bulat meninggi ni sekiranya duduk atas alif. Alif ini dia ada 2 fungsi dia. 1 kosong, 1 lagi 2 harakat. Kosong daripada. Sekiranya baca terus, alif ni kosong, tak berfungsi lah. Tidak dibaca 2 harakat lah, kosong. Kosong harakat maksudnya. Ana nadhirum. Ana nadhi. Tapi kalau waqaf berhenti. Haji nak berhenti kat sini. Harakatnya 2. Ana 2 harakat. Baik Haji? Okey, terima kasih Ustaz. Begitu cara dia. Okey, saya cakap tadi di awal tadi kita fokus pada fardu ain. Membaca dengan betul. Jadi ni yang nak fokus sebab ni banyak ni. Kita fokus kat situ betul-betul. Dah mantap kan? Dengar baik-baik Dengar baik-baik. Okey, semua orang tengok paparan ni. Okey, tengok paparan. Tandakan. Saya dah bagi ni, tandakan pada Quran, pada masing-masing punya Quran ayat. Pulanglah tanda pakai pensel tu macam mana. Letak dia punya nombor. Apa tu? Nombor harakat tu. 2 harakat, 4 harakat. Tandalah tu pulang cara macam mana. Tangkap gambar ke. Ayat 26. Tandakan. Dah. 26 dah Ayat 27. 27. Tandakan. Pada Quran masing-masing. Sebab paparan saya ni kecil.
kalau guna handphone. Besar kalau guna laptop. Guna handphone dia sakit mata, tak nampak sangat. Tanda dia punya ni apa tu? Harkat dia tu 2 4 2 2 2 2. Ayat 27 Okey, ayat 28 tu. Ayat 28. Qul ara'aitum. Tanda kan? Habiskanlah. Tanda sampai ayat 30 tu lah. Tanda. Tanda dulu. Bilangan harkat tu tanda. Kalau kita nak praktik. Praktik ni yang ambil masa ni. Nampak macam 2, 4, 6. Dia bukan masalah 2, 4, 6 tu. 2, 4, 6 semua orang boleh tulis. Bila baca tu tak cukup 2 atau terlebih 2. Tu masalahnya. Yang kedua, yang 4 rakaat pun sama. Bila baca terlebih 4 atau terkurang 4. Yang 6 rakaat pun sama. Terkurang 6 atau terlebih 6. Ya, ini isu yang kita nak selesaikan dalam bacaan atau dalam talaki kita. Yang ni ambil masa nak bagi betul ni. Melainkan dah tahu dah kadar tempoh. Apa yang menyebabkan jadi macam tu? Soalan saya, bila baca mat je, bila melibatkan mat 2 harakat dan seterusnya ni, kenapa bila baca je ada terlebih, ada terkurang? Apa puncanya? Apa puncanya? Dan banyak orang masalah ni. Semua orang lah masalah. Puncanya di sini. Ni yang saya nak tunjuk ni. Dah tanda Punca kat mana? Punca di sini. Punca di sini. Inilah punca dia. Okey, boleh nampak tu metronom beat. Ni atas sekali tu. Metronom beat ni tolong download lepas ni. Ni. Yang saya pegang ni. Yang saya pegang warna hijau ni. Yang saya pegang warna hijau ni. Warna hijau ni adalah alat untuk kita tetapkan kelajuan kiraan harakat. Ini alat ni kena ada. Alat ni kena ada. Dulu tak ada alat ni. Dulu orang manual pakai tangan. Tapi manual pun tak tepat. Ada orang ketuk tu, dia kira dengan jari tu, dia kira dah betul 4 harakat. Tapi kelajuannya tak sama. Okey, saya patah balik lah. Ni namanya metronom beat. Tolong download dalam handphone. Kalau ada siapa punya handphone, pinjam sekejap lah. Download. Kalau yang dah tahulah. Yang dah download, okey. Okey, tak apa. Kalau tak payah buat sekarang, tak apa. Tak payah buat sekarang. Saya ajarkan penggunaan. Ambil kelajuan pada saya punya, pada skrin. Dengar pada skrin. Dengar suaranya pada skrin. Okey, cara nak baca Quran, dengar baik-baik. Pertama, sebelum baca Quran, tetapkan kelajuan kadar mat. Sekarang kita bincang mat ni. Mat yang panjang lebih. Kalau 1 harakat tak ada masalah. Yang 2 dan sampai 6 tu. Pertama, apa step kena buat? Tekan aplikasi ni. Dengar, saya buka. Ni guna saya punya. Semua orang guna saya punya. Okey, sekarang dah buka. Ni saya dah buka ni. Tetapkan kelajuan untuk bacaan apa? Kita nak baca laju ke, baca lambat ke? Lambat lagi. Baca sederhana laju lah. Betul Baca sederhana, kadar dia 160. Ni. Setting 160. 160. Okey, semua orang ikut kelajuan ni. Yang saya nak baca ni. Saya bacakan ikut kadar kelajuan ni. Ini apa kegunaan dia? Kegunaan alat ni adalah untuk menetapkan kelajuan kiraan 2 harakat, kelajuan kiraan 4 harakat, kelajuan kiraan 6 harakat. Supaya tuan-tuan dan puan-puan baca, kiraannya, laju dia tu sama. Laju kiraan harakat tu sama. Kalau 2 harakat, lajunya kiraannya sama dengan saya. Supaya saya boleh, bila saya semak, tuan-tuan baca akan sama dengan kiraan saya. Jadi tak adalah salah baca. Kenapa guru semak tak cukup harakat atau terlebih harakat? Sebab anak murid, dia kira 2 harakat ikut kelajuan dia.
Sampai sudah tak selesai masalah ni. Sampai sudah tak selesai. Ha. Dia ingat 2 harakat dah cukup. Tapi orang yang menyemak dia tu tak cukup 2 harakat. Masalah tu. Sedangkan dia dah baca 2 harakat katanya. Sebab apa? Sebab tiada alat yang nak diseragamkan. Alat yang nak diseragamkan lajuan mana? Inilah alatnya. Untuk seragamkan kelajuan kiraan harakat. Yang 2, yang 4, yang 6. Okey, semua dengar Ni 160. Sekarang cara nak seragamkan. Kita sama-sama tangkap kelajuan ni. Semua sama-sama. Saya, tuan-puan pun dengar. Dengar kelajuan, patut angkat jari. Jari angkat Angkat, kira jari tu 1, 2, 1, 2. Tu 2 jari lah. 1, 2, tu 2 jari. Kalau 4 harakat, 1, 2, 3, 4. Itu 4 harakat. Kalau 6 harakat, 1, 2. Jari kena gerak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 harakat. Okey, laju dia macam mana? Follow ketukan yang saya akan tekan ni. Ketukan dia, laju dia 160 beats per minit. BPM. Ikut kelajuan tu. Kiraan 4 dengan kelajuan ini. Tengok Saya mulakan Semua standby, angkat jari, standby. Kita tangkap kelajuan ni. Ni step awal. Sebelum nak baca Quran, tangkap kelajuan dulu. Okay, saya mulakan. Boleh? Sekarang. Okay. Dengar, saya kira, saya tunjukkan dulu. Masuk kat mana-mana ketukan. Dengar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gerak dengan jari sekali. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okey, mainkan. Okey, sekarang masing-masing ikut macam saya buat. Masuk kat mana-mana ketukan, angkat jari. 2 harakat, mula 2 harakat dulu. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat latihan tu dulu. Sampai menangkap kelajuan dia. Saya bagi masa dalam 1 minit, 2 minit ni. Okey, buat sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okey, tak nampak dia punya ni saya tutup jap. Tak nampak Okey, tak apa, saya ajar dululah. Cara kira jari tu macam mana pula kan? Macam mana pula? Betul juga. Kena keluar balik lah. Keluar balik. Okey, tengok saya ni. Yang mana gambar saya? Tengok ni tangan saya. Okey, bila buka aplikasi tadi, biar dia main dulu. Tap diketuk, dia bunyi tu. Lepas tu masuk kat mana-mana. Tengok tangan saya. Kita mula dengan 2 harakat dulu latihannya. 2 harakat dia ketuk tap ikut kelajuan dia. Masuk je. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini kelajuan. Kita nak tangkap kelajuan dia. Okey, sekarang 4 harakat. Okey, ni saya tunjukkan ni cepat sikitlah. Tak apa, lepas ni saya pasang balik latih. 4 harakat biar dia ketuk tu tap masuk je. Kat mana yang kita bersedia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gedau dah boleh menangkap. Cuba test 6 harakat pula. 6 harakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa lama nak kira ni, Ji? Berapa lama Haji Mustafa? Sampai kita dapat tangkap kelajuan. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Haji kira lajunya tu sama dengan saya laju dia. Adil bagi orang yang baca tu, kita tak menyalahkan orang yang baca tak cukup harakat. Atau terlebih, kita tak menyalahkan sebab kelajuan tu sama. Kita dengan orang yang baca sama. Untuk pengetahuan, setakat ni belum ada peraturan sebab mereka tak ada ni aplikasi ni. Saya untuk pengetahuan, saya orang yang pertama lah yang memperkenalkan aplikasi ni, tapi aplikasi ni percuma je. Dan ramai tak tahu. Saya dengan izin Allah saya dapat jumpa aplikasi ni. Dan aplikasi ini dia biasa digunakan antara lain dalam bidang suara dan bidang nyanyian untuk menyamakan gerak dan tempo bagi orang yang menyanyi tu sama. Walaupun 1000 orang dalam dewan boleh bagi sama. Alat muzik
yang ada dalam dewan orang persembahan apa nama tu? Yang alat muzik banyak tu dia panggil apa nama tu? Pancaragam. Orkestra. Orkestra tu. Orkestra. Ni namanya beat. Beat dia punya tempo dia. Nak samakan, boleh samakan beribu-ribu orang yang main ikut beat yang sama, jadi dia senang bagi jadi sekata, semua boleh follow. Itu kelebihan alat ni. Sama juga dalam bidang baca Quran. Nak samakan kelajuan kadar mat, kena ada alat ini. Cuma orang-orang Quran ni mereka tak jumpa lah benda ni, sebab saya pun pandai muzik kan. Saya ada kumpulan nasyid dulu, saya kumpulan nasyid. Haji Mustafa angkat tangan tu. Haji nak izin ada ni urusan ya? Sekejap. Lagi beli air kan? Kena kalau kat kelas kena ni, may I go minta izin. Tak apa. Tangan dah tadi. Sambung kita sambung. Jadi alat ini saya tak sempat lagi lah jumpa dengan dengan guru-guru Al-Quran yang ataupun penyelia Al-Quran Negeri Johor, penyelia Al-Quran Negeri Johor yang mengeluarkan tauliah guru Quran tu. Saya belum jumpa lagi. Saya nak bincangkan. Saya belum buat kertas kerja pun. Nak bincangkan bila ada perujian tilawah, hafazan, tilawah, kena bagi sekali dalam peraturan tu kadar kelajuan tempo bacaan bagi kadar hukum mat terutamanya. Berapa nak ambil kelajuan? Kalau nak baca hafazan, ambil kelajuan tadwir. Tadwir kadarnya berapa? Kadar kiraan harkat. Kalau 2 harkat tu tadwir kiraan dia nak berapa? Kadar tu kena ada. Kena tetapkan 208 BPM, beat per minit. Jadi kiraan tu dapat dilatih oleh peserta. Dan para hakim bila dia jadi hakim, dia pun kira nanti bila peserta baca. Ni hakim tajwid Hakim tajwid bukan hakim taranum. Hakim taranum dia tak terlibat ni. Hakim tajwid dia dan hakim fasahah, dia akan menyemak kadar panjang bacaan dalam hukum mat peserta ni dengan kelajuan yang sama. Jadi adil bagi peserta. Adil bagi para peserta dengan kadar yang sama. Sebab kita takut hakim rasa peserta ni baca terlebih harkat atau terkurang. Sedangkan peserta tu baca dengan kadar yang dia sendiri baca kadar 2 harkat. Cuma hakim rasa dia baca terlebih. Ini yang kita tak nak berlaku pada peserta dan dipotong markahnya disebabkan ini. Sebab apa? Tak ada satu alat nak tetapkan kelajuan. Okey, sekarang ni saya buka paparan. Saya bagi 1 minit. Latih. 1, 2, 1, 2. Ni kalau saya bunyi tadi 1, 2 tu maknanya jari saya macam ni lah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya cuma paparkan bunyi suara saya lah. Tangan memang macam tu. Jadi kita buat latihan dulu. Latihan. Mana? Okey, saya sharekan balik tadi aplikasi tadi. Okey. Tuan-tuan kena berlatih ni. Kenapa setiap orang kena kuasai ini? Sebab kalau tuan-tuan nak kuasai kelajuan bacaan Al-Quran yang sekata dalam hukum mat, bacaan setiap orang, masing-masing kena tahu kira. Sebab bacaan kita yang kira. Kita kena baca dan sambil tu kira kadar harkat yang kita baca. Mana ada orang lain tolong kira? Tak ada. Masa belajar betul. Tapi kita banyak bersama dengan diri kita boleh baca Quran. Kita banyak bersama dengan diri kita ketika baca Quran. Jadi kita kena berlatih mengira. Saya ajarkan saja ni. Setiap orang kena ambil bahagian. Kena berlatih. Dia tak ada terkecuali sini. Tuan-tuan kena berlatih. Macam tadi aplikasi ni. Okey, sekarang saya mainkan ya. Boleh guna suara pun tak apa. 1, 2, 3, 4. Tapi jari kira sekali. 1 minit berlatih. Ambil kelajuan ini dan ingatkan kelajuan ini. Sebab lepas ni nak baca ni. Kena settlekan ni dulu. Masuk ke mata. Mana-mana ketukan. Tak ada masalah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ambil 2 dulu je. Kita test 2 je.
Satu dua, satu dua, dua, satu tu dua, dua, satu tu dua, dua, satu tu dua, dua, tu satu dua, dua, tu satu dua, tu dua, tu dua, tu dua, tu dua. satu dua, satu dua, satu dua, satu dua. Tak, tak, tak. Satu dua, tiga, empat, 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 tiga, empat, satu dua, tiga, empat, satu dua, tiga, empat, satu dua, tiga, empat, satu dua, tiga, satu dua, tiga, empat, dua, tiga, empat, satu dua, tiga, dua, tiga, empat, satu dua, tiga, dua, tiga, empat, dua, tiga, empat, dua, tiga, empat, satu dua, tiga, dua, tiga, empat, dua, tiga. Okey, cukup Okey, cukup. Okey, cukup Cukup tak? Ya. Cukup tu tak apa. Okey, sekarang ni semua lihat Quran masing-masing. Semua lihat Quran masing-masing. Semua lihat Quran masing-masing. Yang dah ditanda tadi Okey. Dah buka Quran masing-masing? Buka surah Al-Mulk tadi, ayat 26. Okey. Dengar saya baca, follow saya. Saya akan angkat tangan saja. Ini masing-masing kena buat ni. Tak ada orang tolong kira kita punya bacaan. Jadi kalau kita tak pernah nak cuba kira bacaan kita, macam ni kita nak tahu kadar harakat cukup atau tidak. Jadi masing-masing kena belajar kira bacaan sendiri. Ni saya tunjukkan dulu semua orang kena buat ni. Kalau kita baca Quran hanya minta orang semak kirakan tak boleh sekali-sekala boleh lah. Guru tolong kirakan. Tapi kita kena kira sendiri. Untuk kita berlatih, yakin dengan kadar harakat yang kita baca. Baca Quran tu boleh agak-agak. Ni 4. Yang susah nak agak ni yang 4. 4 dengan 6 susah nak agak. Banyak orang silap 4 nak agak. Okey. Kita mula sekarang. Ayat 6. Ayat 26. Dengar saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tangan saya Qul in yang dengung saya kira sekali lah. Tak apa yang dengung tu saya tinggalkan lah. Kita fokus mat tak apa. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun. Saya tahu semua tak biasa tapi mesti kena masing-masing kena kira bacaan masing-masing, kena pelan-pelan lah berlatih. Sebab kita banyak bersama diri kita daripada guru. Lagi zaman sekarang. Zaman dulu setiap malam mengaji dengan guru. Sebab apa? Maksudnya apa? Maksudnya guru tolong kirakan bacaan kita. Dia semak kan, dia yang kira. Diri kita baca je. Tapi
zaman sekarang kita dengan Quran ni banyak masa bersama kita bersendirian sebenarnya. Dengan guru macam jumpa macam ni, zaman sekarang ni seminggu sekali. Jadi takkan setiap hari kita tak baca Quran kan? Bila baca Quran, kita mesti kira, angkat jari macam ni, terpulanglah. Dia kaedah macam ni. Ada kaedah menutup, 1, 2, 3, 4. Ada kaedah membuka. Membuka, tutup dulu, buka. 1, 2, 3, 4. Itu membuka. Ada kiraan jari. 1, 2, 3, 4. Ada kira jari. Ada kira ruas jari. 1, 2, 3, 4. Ni cara mengira jari tu terpulang. Sama je. Macam saya nak nampakkan, saya buka dulu, saya tutup. Boleh nampak dengan jelas kan? Sekali lagi, dengar saya baca. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. 1, 2, mula. Baca. Wa innama ana nadhirun mubin. Nombor dah letak nombor tu tuan-tuan kena letak dan siap. Senang tuan-tuan nak kira nanti. Nombor tu sebab saya minta tuan-puan salin nombor tu. Yang 2 harakat 2 tu dah tadi. 4, 6. Sebab hari ni kita nak praktik terus. Nak praktik. Ini pun ambil masa yang lama nak bagi tepat ni. Sebab saya fokus yang ni je. Okay. Ayat ke-27. Tengok saya angkat tangan. Setiap orang kena buat lah. Sendiri. Buat sendiri masing-masing. Tapi bila lepas ni kalau ada bacaan, saya akan semakkan lah. Ni tak cukup ni. Tak cukup 4 lagi. Kurang ni. Lagi sekali lah baca. Tapi praktikal kena angkat jari sendiri. Dengar saya baca. فَلَمَّا رَأَوْهُ Ya Saya tak nak follow. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Sila. لما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فسيعلمون من هو في ضلال مبين. Okey, ayat 30 ayat 30. قل أرأيتم إن أصبح ماء ya. Okey. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sila. قل أرأيتم إن أصبح ربكم غورا فمن يأتيكم بما Okey, soalan sekarang ni. Walaupun tak ada yang tanya lagi, tapi saya kena beritahu. Dalam solat pun kena berlatih guna jari ni. Jangan simpan jari ni gini saja. Memang kita pegang macam ni. Habis dalam solat macam nak agak bacaan. Sebab dalam solat lagi penting. Kita bila waktu praktikal bacaan, terutama dalam solat, kena jaga. Waladha tu contoh ni saya tunjuk cara je lah. Waladhal. Yang 6 harakat ni kita susah nak ajak agak. Lim. Kalau 4 harakat lah. Dalam solat ramai orang tak kira. Bila tak kira, habis kenapa saya tak kira? Bukan saya tak kira. Saya tak sanggup, saya tak apa. Dah ramai sangat orang baca salah, kita bersabarlah, doa untuk dia. Ni guru saya ajar. Kita ni telinga kita sensitif. Bila kita dah ilmu kita dah satu level, ada satu level yang agak ni, jadi telinga ni sensitif. Salah cukup banyak orang baca. Tapi kita jangan hukum orang. Kita tahu dia baca salah tu, bila ada kelas macam ni, inilah ruang untuk saya luahkan lah. Jadi dalam solat, jari ni jangan duduk gini. Bila kadar harakat banyak ni, dia tak batal solat. Keperluan. Contoh kita solat, siapa yang solat sunat tasbih dia faham. Solat sunat tasbih tak boleh baca tasbih lepas pada Fatihah, lepas surah tu kita kena baca. Contoh kita baca 25 ataupun 10. Macam nak kira 25 tu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu baru satu. Macam mana nak agak 25 tu? Jari takkan duduk macam ni. Tak boleh. Siapa yang solat sunat tasbih dia faham. Jari mesti gerak ni. Satu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Angkat. Dah 2. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3. Memang macam tu, tak tahu. Yang tak tahu tak apa. Jari ni bukan saja, kita bukan duduk gini. Memang kalau tidak, siapa solat sunat tasbih memang tak cukup 300. 300 tasbih. Untuk 2 rakaat, 300 tasbih. Kita solat 4 rakaat. 2 kali salam. Solat sunat tasbih. Boleh? Haji okey, Haji? Boleh faham tak saya cerita perkiraan 300? Solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Macam mana Haji nak yakin cukup 300 kiraan tasbih tu dalam satu solat? Kena ni jari kena kira. Dia tak boleh agak-agak. Sama juga dalam kiraan harakat dalam baca Quran. Tak boleh agak kat sini. Agak ni 6 ni. Tak boleh je. Ni ramai orang baca waladhdallin tu terlebih 7. Bukan 6. 7, 8, 10 pada dia. Waladhdallin. Kenapa terlebih panjang? Sebab dia mengagak di sini. Salah, tak boleh. Main yakin di sini tak boleh, banyak silap. Ni kira dengan jari. Waladhdallin. Kelajuan jadi ni, kelajuan. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Waladhdallin. Cukup. Kadar tu je 6. Yang 1 2 3 4 5 6.
waladdall. Tak panjang pun. Dia kena kira dengan jari ni baru kita tahu rupanya selama ni baca terlebih 6 harakat. Okey. Kita nak baca sama-sama ni. Habis dah tadi Haji? Ayat 30 dah habis dah Haji? Dah. Dah baca Okey, sekarang saya buka talaki. Siapa yang nak baca? Baru saya semakkan. Kalau tak apa, yang ni salah pun tak apa. Tak cukup saya beritahu. Tak cukup 4, tak cukup 6. Okey, kita buka pada rakan-rakan. Jangan risau kalau nak baca baca je. Baca, jangan tak baca sebab apa? Sebab Quran ni yang masa yang lama kita nak belajar ni iaitu praktikal. Talaki ni yang lama kita nak betulkan. Kalau teori, saya cerita tentang faham. Memang semua orang faham. Itu lebih mudah untuk faham, okey. Tapi untuk praktik tu, saya tahu Ustaz ni 2 harakat. 2 harakat semua orang faham, boleh ingat. Tapi bila baca tu, cukup tak 2 harakat? Atau terlebih 2 harakat? Yang ni yang penting. Namanya talaki. Okay. Tasmik. Saya tasmik bacaan. Talaki pada ayat 26 hingga 30. Siapa nak cuba? Silakan. Sila buka mikrofon. Sila lagi. Saya semakkan kadar harakat saja. Saya tak semak yang lain. Jangan risau. Sebutan huruf ke apa itu nanti dulu. Yang ini pun dah pening kepala dah Ji. Saya semak kelajuan saja. 2, 2. 4 mesti 4. 6, 6. Okey, silakan Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Ini tak cukup tu. Wa innama 4. Wa innama ana nadhirun mubin. Haji baca terus. Ana tu kosong harakat. Ana nadhirun mubin. Ambil 6. Ana nadhirun mubin. 6. Mubin. Yang paling afdal baca Quran ni paling afdal 2, 4, 6 mana satu yang afdal? 6 harakat paling afdal. Panjang harakat lagi banyak pahalanya lah. Tu dia kira afdal daripada bacaan. Okey, terus Ji. Ayat 27 silakan. Falamma ra'au. Haji terlebih. Falamma ra'au. Itu 2. Falamma ra'au. Terlebih. Itu 3. Falamma ra'au itu 3. Falamma ra'au. 1, 2. Itu kelajuan dia. Falamma ra'auhu zulfatan si'at hujul ladzina kafaru wa qila. Si tu 4 lagi. 4. Tak cukup. Kan? Si itu 4. Tu kadar dia. Cuba baca. Si'at hujul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Tad'un. 6 je. 6. Tad'un. Ada satu ni. Ni bagi naik tu. Naik. Tu 6. 1, 2, 3, 4. Tad'un. Okey. Terus. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana faman yuhirul kafir. Yuji. Faman yuji.
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم Okey, bagus. Terus. قل هو الرحمن Terlebih, آمن terlebih je, terlebih. Ma tu 3. Dua je, 2. قل قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا Tawakkalna. توكلنا Tawakkalna. توكل توكلنا Tak pergi, tak apa, teruskan. فستعلمون من هو في ضلال مبين Terus. قل أرأيتم إن أصبح معكم غورا فمن Ma 4 kali. Ma 4 harkat. Ma kum. فمن يأتيكم بماء معين Ma 4 kali. Ma. Ma ukum. Ukum ghawra. Ra. 2 harkat. Faman ya'tikum bima. 4 lagi. Bima فمن يأتيكم بماء معين tak cukup. 6. Ma'in. معين Oh, lebih pula je, lebih. Ma'in. معين Ah. Dia mula-mula je. Mula-mula belajar nak mengira ni memang agak susah sikit. Tapi kena biasakan. Sebab kalau kita main agak kat kepala kita, banyak lebih kepada salah. Sebab apa kita menganggar dengan kepala ni, dia tak ada benda yang nak dipegang. Nak dipegang. Kat sini tak boleh nak pegang. Minda tak boleh pegang. Kalau kat jari ni kita boleh pegang. Sebab kita tengok jari kita bergerak tu. Pergerakan jari tu kita boleh tahu. Laju ke lambat kita boleh nampak. Tapi kalau kita main agak kat minda, memang biasanya banyak terlebih. Atau terkurang. Antara dua lah. Okey, tahniah. Okey, sekarang ni Haji dah baca. Masa kita agak singkat. Kita buka soalan. Sebab saya tahu ada di kalangan kita ni ada anak-anak yang ambil periksa SPM. Besok dah mula dah ujian lisan bahasa Melayu. Jadi ada anak kita yang ambil SPM yang apa ni, periksa untuk tajwid untuk pendidikan Islam, bolehlah tanya, kita bagi ruang jugalah. Dalam hukum mat fokus kita hukum mat, jangan buka yang lain dulu. Hukum mat dulu. Okey. Boleh. Kalau ada soalan lah, sebab masa kita singkat. Kita nak meraihkan pelajar-pelajar kita, anak-anak yang nak ambil periksa ni, kalau ada masalah dalam bab ilmu tajwid, dalam pendidikan Islam, tak faham boleh tanya. Saya bagi ruang jugalah. Okey, kalau ada. Dalam hukum mat, kalau tak faham hukum mat tu boleh tanya. Okey, kalau tak ada, kita buka open kepada yang lain lah, tak ada masalah. Ada soalan tak? Ada soalan yang nak tanya, kita buka soalan. Seperti biasalah, ruang soalan untuk open lah. Maknanya apa saja bidang tajwid tu boleh tanyalah. Bidang suara boleh, bidang taranum pun boleh. Saya open pada semua. Dia Quran ni dia 3 3 dalam satu. Pertama bidang suara, tahsinus saut. Yang kedua bidang tajwid, asas 6 tadi. Yang ketiga taranum, alunan baca Quran. Boleh saya open lah 3 perkara tu, kalau ada yang nak tanya. Tak ada masalah. Ustaz, kalau nak tanya mengenai mat badal Ustaz. Okey, mat badal. Okey, ayat tadi ya? Kalau Ustaz, macam mat badal
Yang tengok apa? Ni tadi. Ni. Qul huwar rahmanu atu. Tu. Mak badan tak amanah tu. Ustaz. Ya. Mat badan Ustaz. Apa beza Ustaz? Mat badan mat syibuhu badal. Shibih tu separuh. Shibih tu dia pertengahan lah. Shibih. Kalau mat badal ni dia asal dia macam ni, kita nak mudah faham. Dia kalau mat badal tu, kalau mat shibih badal tu dia duduk tengah-tengah. Tengah Ustaz Dia duduk tengah. Dia duduk tengah. Dia duduk tengah-tengah. Ayat dia tengah-tengah perkataan, tengah-tengah perkataan. Kalau mat badal dia duduk di awal. Duduk di awal. Hamzah pertama dengan hamzah kedua tu duduk di awal. Kalau amanna ni dia asalnya aman. Awal. Asal perkataan dia amanna. Dua-dua hamzah. Jadi badal maksudnya tukarkan. Bila bertemu dua hamzah dalam satu perkataan, tukarkan hamzah yang kedua. Hamzah kedua iaitu hamzah yang kedua tu ialah amanna. Hamzah kedua tu tukar dengan huruf mat sesuai dengan baris hamzah pertama. Hamzah pertama baris apa? Atas. Baris atas, huruf matnya tukar dengan huruf mat. Betul. Alif. Jadi amanna. Jadi panjangkan dua harakat. Boleh? Ini apa maksud mat badal? Mat badal ialah huruf mat yang hasil ditukarkan pada asalnya adalah hamzah qata' yang bertanda mati. Jadi ditukar dengan huruf mat alif. Alif tu adalah mat hasil daripada ditukarkan daripada asalnya hamzah qata' bertanda mati kepada huruf mat alif. Dan cara bacanya dipanjangkan kadar dua harakat. Amanna bih. Cuma beza syibih badal dengan apa ni? Mat badal, syibih badal di tengah. Dia duduk tengah perkataan. Kalau mat badal tu di awal. Tu yang beza dia. Ya. Ada tak mat syibih penghujung ada tak? Dia memang tengah-tengah kan? Tak ada penghujung ayat, tak ada ayat kalimat. Itu kita ambil dalam ayat yang kita ni kena ada contoh sikit tak? Yalah. Yang ada yang ni setakat ni yang ada mat badal je lah. Mat badal yang ada mat badal. Betul lah, tak nampak itu. Gitu. Syamah nanti kalau nampak boleh beritahu. Kalau ada nak tunjuk sebab kita nak cari dia dekat tempat lain tu kena cari ayat kata lah. Ya betul boleh tu kan. Okey, ada soalan lagi? Ni 10.18 lah. Nak tanya Boleh tuan, silakan. Setiap penghujung ayat memang kena 6 harakat ke ataupun dia ada yang pendek? Okey, yang saya tunjuk. Okey, bagus soalan ni. Soalan ni baguslah. Untuk orang yang lebih belajar lebih, dia akan tanya soalan ni. Memang soalan ni saya tunggu-tunggu juga. Yang saya ajar ni adalah basic hukumat. Untuk orang-orang yang asas, yang tak belajar tajwid lagi, yang berasas, dia mudah nak ingat. Yang 2 harakat, yang 4, 6. Kita bagi 3. Sebelum ni yang saya ajar, yang 2 harakat tak bertemu hamzah, sabdu tanda mati. Yang 4 harakat selepas huruf mat tu bertemu hamzah. Yang 6 harakat selepas huruf mat bertemu huruf bersabdu atau tanda mati. Ini untuk basic untuk orang yang nak mahir baca dengan betul. Nak mahir orang yang baru belajar, yang dia tak belajar hukum tajwid ni, dia nak belajar, nak betulkan bacaan kadar panjang pendek tu dia nak berjaga. Ini kaedah yang paling mudah. Okey, bila tuan dah tanya, tuan ada belajar. Okey, yang ni orang yang baru bacaan saya ni jangan ambil pot maksudnya ambil pot maknanya jangan ni nanti pening. Ni kalau saya terang lebih, bila saya terang lebih dia akan pening. Yang ni tutup telinga lah. Melainkan kalau nak belajar. Sebab saya terang ni untuk orang yang dah belajar. Yang ni untuk orang yang dah belajar. Okey. Yang duduk di hujung itu nama hukum dia mad arid bisukun. Mad maksudnya huruf mad. Arid mendatang. Maksudnya huruf mad bertemu dengan mendatang. Apa yang mendatang? Lisukun.
Lis-sukun maksudnya tanda mati. Mad, huruf mad sama ada alif, waw atau ya, dia bertemu selepasnya dengan tanda mati mendatang. Kat mana tanda mati mendatang? Pada huruf yang terakhir sekali, yang di hujung tu. Tak kisah huruf apa pun, tapi bila dia berhenti, kita waqaf, berhenti dan huruf tu bertanda mati. Tanda mati tu bukan tanda asal dia. Sebab kita berhenti, baru dia matikan. Mati itu adalah tanda yang mendatang. Maksud mendatang ketika berhenti saja. Kalau baca terus, dia ikut baris asal huruf terakhir tersebut. Jadi, bertemu tanda mati itu mendatang untuk yang kategori yang mendatang ni, bukan tanda mati tetap ya. Bukan tanda mati tetap. Kalau mendatang ni dia ada 3 cara baca. Boleh 3 sebab dia mendatang. 2 harakat boleh, 1 wajah. Wajah kedua 4 harakat boleh, wajah kedua, wajah ketiga 6 harakat. Ni untuk orang yang dah belajar tentang hukum mad inilah, mad arid disukun, dia boleh dibaca dengan 3 wajah, 2 atau 4 atau 6 harakat. Okey tuan, boleh jelas tuan? Jelas. Terima kasih Ustaz. Untuk yang kadar tu saya boleh terang. Dia ada lebih detail lagi. Tapi saya tak nak sentuh sebab saya terang berdasarkan soalan berdasarkan soalan. Okey, boleh kadar tu dulu? Rakan-rakan, boleh InsyaAllah. Nanti kita sambung lagi pada minggu akan datang. Okey. Sekadar tu dulu. Sadaqallahul azim. Kita doa insya-Allah. Sadaqallahul azim. Dan Allah Ta'ala beri kita ingatan yang kuat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk mengingat apa yang kita nak baca nanti pada Al-Quran. Allah keluarkan semula apa yang kita dah belajar. Itu yang penting. Keluarkan semula apa yang kita pelajari. Dan Allah berikan kita kekuatan untuk membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan istiqamah bersama dengan Al-Quran. Seterusnya kita dapat amal apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran itu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma inna nastahfidhuka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilayh wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Syakur dan Ustaz Aiman. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Alhamdulillah, terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur Maradi atas perkongsian bimbingan sebentar tadi, dan terima kasih kepada semua yang hadir daripada awal hingga ke akhir. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah, dapat kita sampaikan, dapat kita amalkan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT insya-Allah. Sehingga itu kita bertemu kembali insya-Allah pada pertemuan yang akan datang pada hari dan waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi pada semua. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih Ustaz Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.